siap lagi. Kau sering katakan dulu atau pergi dahulu. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. 2 buah kontena yang tiba di Pelabuhan Kelang, Selangor pada 27 Mac lalu dari Amerika Syarikat mengandungi barang dagangan sisa plastik jenis polietilena yang bersih. Demikian menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, serta menambah perkara tersebut disahkan oleh pihak Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Beliau berkata pemeriksaan terhadap kontena berkenaan dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar, JAS, dengan kerjasama Jabatan Kastam di Raja Malaysia, Polis di Raja Malaysia, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Lembaga Pelabuhan Kelang, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau SWCOP dan Westport Malaysia Sdn Bhd. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa sukacita apabila dimaklumkan bahawa pihak Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pembinaan sebuah hospital awam di daerah Kapar, Selangor. Perkara tersebut dizahirkan oleh baginda baru-baru ini ketika berkenan menerima menghadap Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Istana Bukit Kayangan Shah Alam, Selangor. Menurut hantaran di laman Facebook Selangor Royal Office menyatakan bahawa perancangan pembinaan hospital berkenaan sudah lama dibuat bagi menampung peningkatan ketara bilangan pesakit di negeri Selangor, khususnya di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor. Akhir sekali, sekumpulan senator menyambut baik arahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte membenarkan sektor swasta mengimport vaksin COVID-19. Senator Pamphilo Lacson pula menyifatkan keputusan itu sebagai hadiah hari jadi terbaik oleh Presiden sendiri yang menyambut ulang tahun kelahirannya ke-76 pada Ahad lepas. Beliau turut berpandangan bahawa jika perintah itu dikeluarkan ketika sektor swasta mendesak dibenarkan mengimport vaksin mereka sendiri mengikut protokol Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Filipina mungkin lebih berjaya mengawal wabak. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Kapsul masa. Pada 5 Ogos 1917, Madrasah Al-Muhammadiyah Al-Kelantaniyah, sebuah sekolah agama yang pertama di negeri Kelantan, dibina. Sekolah tersebut didirikan bagi melaksanakan rancangan pendidikan Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan yang ditubuhkan pada tahun 1915. Bangunan sekolah dibina di atas tanah yang telah diluluskan oleh Baginda Sultan Kelantan dengan kos berjumlah RM15,000 hasil daripada wang majlis yang diambil daripada kutipan fitrah. Pada peringkat awal, sekolah ini menekankan kepada aktiviti membaca, mengira, geografi, tawarikh, pelajaran bahasa Melayu dan Inggeris. Di samping itu, pelajaran agama turut diajar pada setiap malam kepada 310 orang murid dengan bantuan 7 orang guru. Penubuhan Madrasah Al-Muhammadiyah Al-Kelantaniyah ini mampu memberi peluang kepada anak-anak tempatan mendalami pelajaran agama
di samping tidak mengetepikan pelajaran sekular. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. يا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian di Aspirasi edisi Rabu yang positif, insya-Allah. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi bakal temankan anda sehingga ke pukul 1:30 hari nanti, dan telah pun selesai tugasan sahabat-sahabat di Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih pada Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah untuk perkongsian Warna Pagi. Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal warnakan pagi kita, hari kita, dengan kita nak mendalami lagi ilmu berkenaan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu rasional di sebalik setiap sunnah tersebut supaya memberi kita semangat untuk terus dan terus mengamalkan sunnah, insya-Allah. Dan bersama dengan kita kejap lagi kita ada tak lain tak bukan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari untuk perkongsian kita. Jadi untuk sahabat pendengar, anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di FB Ustaz Rushdie Al-Jauhari dan juga di YouTube channel IKIM untuk perkongsian kita. Hari ini Ustaz nak bawa tentang tajuk apa? Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan saat ini kita dengarkan terlebih dahulu, kita ada Darwis featuring Faiz dengan Safia sebagai pembuka tirai untuk Aspirasi 10.1 edisi Rabu hari ini. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah dan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya.
Mujahidah sejati, gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu yang memberai. Buat musuh kau menjadi badai yang menghancurkan. Kau relakan segulung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidah berkaum pedang. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat pendengar kerana terus bersama kami di IKIM. Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian hari Rabu hari ini. Untuk bersama-sama dengan sahabat pendengar, hari ini kita bakal mulakan perkongsian kita awal pagi ni. Nak sama-sama kita bersimpuh, bersila, tak kira lah macam mana cara duduk anda. Kita akan bersama menerusi Rahmatan lil Alamin. Perkongsian kita tak lain tak bukan bersama dengan tetamu tetap kita, Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, bicara tentang belajar sambil duduk dalam kereta pun duduk Ustaz kan. Hari ni kita nak sama-sama belajar tentang masih lagi dalam bab penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari ni insya-Allah Ustaz nak fokus tentang cara duduk baginda Rasulullah. Ini kita nak belajar sebab hari-hari kita tak mungkin tak duduk kecuali tak sihat. InsyaAllah untuk kita duduk nak tahu Ustaz, cara macam mana yang terbaik yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukadimah kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. DJT dakwah dan jihad. Seterusnya pada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak lupakan pada penonton yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua diberikan ganjaran pahala kerana kita hari ini berniat untuk duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah dia dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya akan menaikkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita bicara, kita membongkar, seterusnya menghayati setiap inci sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan insyaAllah layaklah kita untuk boleh syafaat yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Khabar semua, khabar yati, dan insyaAllah mudah-mudahan semua sihat, ceria dan gembira insyaAllah pada pagi yang barakah ini insyaAllah. Okey, pada pertemuan kita lepas kita bicara sikit tentang Allahumma salli ala sayyidina, kita bicara tentang cara Rasulullah berjalan. Yang Rasulullah jalan ka'annama yanhatu minas sabab, seolah-olah menuruni anak bukit. Kenapa? Yang pertama, orang yang berjalan laju ni dia fokus. Bila fokus dia lebih banyak tunduk ke bumi daripada melihat ke langit atau mendongak ke langit. Ini jalan orang yang tawaduk, sebab diumpamakan peribahasa Melayu jalan dengan hidung tinggi, iaitu jalan dengan sombong dan jalan dengan mendongak ke langit. Baginda Rasulullah tak, dalam jalannya juga ada sifat tawaduk. Yang ketiganya rupanya ni jalan cara jalan orang yang bersemangat. Sebab itu disebut taqalla dalam hadis ni, maksudnya ialah
dia jalan dan mengangkat kaki dengan penuh semangat dan menghentakkan kaki dengan kuat, dengan penuh semangat. Itu dipanggil taqalla. Sebab itu hukumnya makruh kita berjalan dengan mengheret selipar ataupun kasut sehingga meninggalkan bunyi. Yang pertama, mengganggu orang. Ada orang yang tak selesa dengan bunyi geseran selipar pada lantai atau pada jalan. Yang kedua, rupanya jalan dengan cara mengheret selipar itu adalah simbol orang yang malas. Simbol orang yang malas. Sebab itu kita bicara, rupa-rupanya cara berjalan kita dia menampilkan sesuatu pada diri kita, menampilkan sesuatu pada diri kita. Sebab itu kita bicara lagi masih dalam topik penampilan baginda SAW yang kita kupas melalui kitab Syama'il Muhammadiyah. Hari ini kita nak sambung, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Masih lagi kita bincang tentang penampilan. Oh, rupanya duduk pun menggambarkan sesuatu pada kita, menggambarkan sesuatu pada kita. Sebab itu bagi mereka yang bela kucing, saya ni sampai tahap saya pun bela kucing, ada 2 ekor kucing. Kucing ni ada isyarat dari sudut ekornya, dari sudut ni dari sudut bunyinya, dari sudut saya sampai macam saya nak buat satu buku lah, makna pergerakan kucing tu, makna pergerakan kucing, Bahasa ekornya bahasa. Sebab saya tahu ramai orang yang di luar sana yang ada bela kucing kan, tapi rupanya kucing ni tak boleh berkata-kata. Jadi dia sudut cara duduknya, lepas tu kemudian ekornya, semua ada isyarat. Ada isyarat. Selain daripada kalau kita kaji ekor pada binatang ni, dia adalah balancing. Kalau dia berlari, dia boleh membelok secara serta-merta yang menyebabkan dia tak terjatuh, tersungkur. Itu adalah ekornya. Ekor tu balancing dia kan. Itu sebenarnya cantiknya cipta Allah SWT. Jadi cara duduk kita manusia pun meninggalkan suatu isyarat. Ada isyarat yang baik, ada isyarat yang tak baik. Sebab itu masih lagi kita bicara tentang Allahumma salli ala Muhammad, penampilan Nabi SAW. Bagi mereka yang memiliki kitab Syama'il Muhammadiyah, boleh rujuk dalam bab yang bab menceritakan tentang cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cara duduk Nabi SAW. Ada hadis daripada Qailah binti Makhramah annaha ra'at Rasulullah SAW fil masjid wa huwa qa'idunil kurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah SAW mutakhashi'a fi zilsah ur'idtu minal faraq. Maksudnya daripada Qailah bin Makramah radhiyallahu an, bahawa beliau melihat Rasulullah SAW di dalam masjid sedang duduk cara kurfusa. Nanti kita bicara tentang beliau berkata, apabila aku melihat Rasulullah SAW begitu khusyuk dalam duduknya, maka timbullah rasa gemetar dalam hatiku dengan keadaan baginda SAW. Sebab baginda ni duduk khusyuk, tak bergerak. Jadi dia risau dengan keadaan baginda SAW. Okay. Macam mana duduk kurfusa? Okay. Duduk kurfusa ni dia ada tiga ciri. Yang pertama, kurfusa, 2 tangan memeluk 2 betis. Okay, saya nak tunjuk pun duduk atas kursi susah sikit. Duduk atas kursi pun susah sikit. Yang kedua, 2 paha dirapatkan ke perut. 2 tangan memeluk 2 betis. Kemudian 2 paha dirapatkan ke betis. Dirapatkan ke paha. Dirapatkan ke perut, 2 paha dirapatkan ke perut. Yang ketiga adalah punggung di atas lantai. Dia duduk macam ni lah kan. Macam ni, kaki rapatkan gini, lepas tu lutut ditegakkan, kemudian dipeluk lutut tersebut. Macam mana nak tunjuk? boleh tengok, boleh rujuk dalam ni. Duduk dalam keadaan 2 punggung kita ni di lantai, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menegakkan kaki kita, macam cangkung. Kalau cangkung, punggung kita tidak diletakkan atas lantai, dia terangkat. Tapi tak, ni punggung diletakkan atas lantai, letak atas lantai. Kemudian kedudukan kaki kita macam mencangkung, Jadi rapatkan paha ke perut, kemudian memeluk betis, tu cara kurfusa. Apa yang kita dapat ambil daripada ni? Pertama, kalau kita bincang pada lafaz hadis ni, annaha ra'at Rasulullah SAW fil masjid, dalam masjid. Jadi
cara duduk dalam masjid. Okey, apa rasional kalau kita bincang tentang ini cara posisi duduk Nabi SAW di masjid? Pertama, posisi yang akan menyebabkan kita ni boleh duduk lama, itikaf lama. Kenapa duduk itikaf lama? Rupanya darah ni berjalan, maksudnya darah mengalir dengan baik pada seluruh kaki kita. Jadi tidak ada istilahnya kebas, tak ada istilahnya kalau orang selatan Johor ni dipanggil semut-semut. Kalau orang Jawa dipanggil semutan. Okey, lepas tu kalau orang belah Kelantan dipanggil serbe. Maksudnya Allah SWT dia kebas-kebas pada kaki tu. Sebab darah berjalan dengan baik, tidak ada hempitan pada kaki, tidak ada hempitan pada kaki. Jadi bila ada hempitan tu mungkin ada saraf-saraf yang tidak dilalui oleh Allah SWT, tidak dilalui oleh darah, jadi darah tak sampai ke seluruh kaki, jadi itu yang akan kebas tu. Selain daripada ada masalah kesihatan lah kan. Okey. Jadi selain di posisi untuk duduk lama iktikaf dalam masjid, posisi ini juga adalah posisi yang melancarkan perjalanan darah pada seluruh kaki, jadi tidak ada masalah dari sudut kebas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bincang daripada hadis ni disebut bahawa mutakhasyi'ah ni khusyuk, tawaduk, tunduk. Okey. Jadi kata Qailah, dia menunjukkan sifat tawaduk Nabi SAW. Jadi duduk dengan cara ini adalah duduk yang dilihat sebagai seorang yang tawaduk. Ya, duduk seorang yang tawaduk. Cuma berbeza dengan adat masyarakat kita Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Duduk dengan menegakkan betis dan memeluk betis dalam masjid ni, masyarakat kita pandang dia sebagai duduk yang kurang sopan ataupun duduk yang tak hormat. Jadi bila bertembung antara adat dengan satu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, jadi terbatallah ataupun adat tidak boleh digunakan lah. Adat tak boleh digunakan. Jadi kalau kita kata duduk macam tu tak sopan, tak, itu Nabi ajar kita duduk cara tu dalam masjid. Okay, jadi cuma masyarakat kita yang melabelkan cara duduk ini cara yang tak sopan, cara yang tak sopan. Sebab masyarakat Melayu kita ni, terutamanya, dia penuh dengan adat sopan, tunduk jalan, tunduk depan orang tua, jalan tunduk kan. Banyak dia pesan pada kita. Orang tua kita dulu pesan kalau lalu depan orang tua tunduk kan. Itu semua bagus, tapi kalau dia bertentangan dengan ataupun ada hadis bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, kita ambil sunnah Nabi SAW lah. Kita ambil sunnah Nabi SAW, itu yang lebih kuat. Cuma Allahumma salli alaihi, kadang-kadang ada lagi masyarakat kita yang tak faham. Jadi bila tak faham, elakkanlah supaya tidak timbul fitnah. Apalah ustaz ni kan, nama ustaz duduk macam ni dalam masjid tak hormat langsung, lututnya tinggi, kakinya tinggi, tak hormat. Jadi lebih baik kalau tidak akan menimbulkan fitnah, tak apa, kita tak duduk kurfusat pun tak apa. Tapi kalau kita terangkan kepada masyarakat dan masyarakat kita semua tahu dan masyarakat kita amal sunnah yang terbaik ataupun amal sunnah yang betul, jadi tak ada masalah lagi kita nak duduk secara itu kan, nak duduk cara itu insya-Allah. Itu yang disebut. Okey. Kalau kita lihat yang disebut oleh Qailah tadi, ini cara duduk yang khusyuk, yang tawaduk, rendah diri, yang rendah diri. Sebab itu para sahabat kagum dengan Nabi SAW, kagum dengan Nabi SAW. Sebab orang yang duduk cara ini dilihat sebagai orang yang tawaduk, orang yang tak tawaduk. Yang kedua, dengan sifat tawaduk tu dia akan dipandang tinggi oleh masyarakat, oleh masyarakat. Sebab itu Qailah sebut, kata dia risau kan, Nabi dia gemetar hatiku dalam keadaan duduk, Nabi SAW duduk dalam keadaan tersebut. Sebenarnya dia sebab lihat Nabi tenang, Nabi tidak bergerak, dia risau tu maksudnya Nabi ni kenapa ni, pingsan ke, tak bergerak ke. Sebab itu Nabi lebih tenang duduk dengan cara itu dalam masjid. Okey, dalam masjid. Ada satu duduk yang dilarang, dipanggil duduk cara orang yang dimurkai. Cara duduk yang dimurkai. Ini masyarakat kita buatlah. Daripada Syarid bin Su'aid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah melintas di hadapanku sedang aku duduk seperti ini, iaitu duduk bersandar pada tangan kiri yang aku letakkan di belakang.
duduk bersimpuh, duduk bersimpuh, kemudian menongkat tangan kiri di belakang, sebelah tangan je, sebelah tangan. Okey, macam orang perempuan biasa selalu makan, dia duduk, kemudian dia tangan dia tu dia tongkat ke belakang. Okey, duduk bersimpuh, kemudian menongkat tangan ke belakang. Tapi tongkat kat belakang lah Ustaz. Kadang-kadang orang tongkat kat depan. Yang ke depan tu kira. Tongkat depan tak apa, dia ke belakang. Yang belakang. Belakang, belakang. Macam tu. Ni cara duduk orang yang dimurkai. Pertama sekali adalah, rupanya ni cara duduk orang Yahudi. Sebab itu disebut ni, sebab itu Nabi larang. Larang ni bermaksud makruh. Nabi tidak menyukainya. Sebab itu Nabi kalau sahabat buat perbuatan yang makruh, Nabi akan tegur. Jadi bila tegur ni, ada dua lah. Makruh yang mana? Makruh yang sekadar makruh biasa atau makruh yang memang ditegah. Makruh yang ditegah. Jadi kalau kat sini adalah makruh yang ditegah. Makruh ditegah ni tak sampai haram lah, tapi hampir-hampir haram. Hampir-hampir haram. Rupanya ini cara duduk orang Yahudi ketika dia bersembahyang. Ketika bersembahyang. Cara duduk sembahyang orang Yahudi. Disebut dalam syarah hadis lah. Yang kedua, rupanya dari sudut psikologi, ini simbol orang yang malas. Duduk dengan cara macam ni simbol orang yang malas. Okey. Itu kalau kita lihat orang perempuan kita ataupun para ibu, para kakak-kakak kita, adik-adik perempuan kita, memang masyarakat Melayu kita ajar cara duduk orang perempuan adalah bersimpuh. Okey. Bersimpuh tak salah, Yang salah adalah kita duduk di atas, istilahnya bertampung, bersandar pada tangan kiri kita. Kita jadikan dia sebagai tongkat. Tongkat dan kita letakkan ke belakang supaya kita ni tak jatuh kan, letak kat belakang tu. Jadi duduk di atas dengan menongkat tangan kiri ke belakang. Jadi kalau orang perempuan kita duduk sekadar bersempuh, tak ada masalah. Jangan meletakkan tangan itu ke belakang. Sebab ini cara duduk orang Yahudi ketika bersembahyang. Yang kedua adalah sudut psikologis, simbol orang yang malas. Dia akan menampakkan kita bahawa kita ni seorang yang malas. Seorang yang malas. Macam tu. Lagi yang keduanya, kalau dari sudut akhlaknya, ini cara orang yang tidak ada adab sebenarnya. Tak ada adab. Bila dia duduk dalam masjid dalam keadaan macam tu, kemudian majlis ilmu sedang berlangsung, duduk cara ini lebih tidak beradab berbanding cara kurfusak tadi, iaitu cara melegakkan lutut, kemudian memeluknya dan merapatkan paha itu ke perut, kan? Itu lebih beradab berbanding duduk dengan cara yang kita biasa gunakan ni. Itu sebab itu duduk ini makruh ditegah oleh Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis sahih. Dan ketika mana dia duduk meletakkan tangan di belakang, lalu baginda SAW bersabda kepadanya, adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Duduk orang yang dimurkai, iaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim tu adalah orang Yahudi. Waladhdallin, ad-dallin tu adalah orang-orang Nasrani. Jadi Nabi sebut, adakah kamu duduk dengan cara duduknya al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Ini caranya. Jadi orang perempuan, kaum ibu, saya pesan kalau nak duduk boleh duduk, tapi Allah SWT duduk tanpa bertongkat tangan kiri ke belakang. Boleh bersimpuh, tapi bukan cara bertongkat tangan kiri ke belakang. Sebab kalau kita Allah SWT duduk bersimpuh ni, dia macam duduk tawaruk, duduk ketika tahiyat akhir lebih kurang. Duduk tahiyat akhir. Dan sebenarnya ikut posisi itu, selain daripada kita menegakkan kaki kita, Allahumma salli, yang cara kurfusak tadi, melancarkan perjalanan darah, duduk tahiyat akhir pun juga adalah satu cara untuk kita melancarkan perjalanan darah. Kita lebih boleh bertahan lama duduk dengan cara tahiyat akhir daripada kita duduk tahiyat awal macam tu. Tahiyat awal sebab kita tindih kaki kita. Jadi tahiyat akhir lebih lama. Ada hikmahnya kenapa tahiyat akhir duduk dengan cara itu, selain daripada isyarat kalau ada orang yang ingin masbuk dengan kita,
Dia lihat pada kedudukan kaki kita duduk tahiyat awal, berarti dia tahu kita masih rakaat kedua. Bila kita dah duduk dengan kaedah tahiyat akhir, Allah SWT isyarat bahawa dia dah dalam keadaan tahiyat akhir. Satu kan. Yang kedua, rupanya tahiyat awal ni bacaannya pendek. Sebab itu duduk macam tu taklah menjejaskan dia kan. Dan tahiyat akhir bacaannya panjang, dan sunnah pula ditambah dengan doa selepas tu. Jadi bacaannya panjang. Bila bacaannya panjang, kaedah duduk lebih lama, itu kaedahnya, iaitu tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Itu yang jadi duduk bersimpuh ni dia ada kaedahnya ataupun sama dengan tahiyat akhir, cuma yang menjadi kesalahan adalah bertongkat tangan ke belakang. Bertongkat tangan kiri ke belakang. Jadi ini cara orang Yahudi duduk ketika bersembahyang. Yang kedua, dari sudut psikologi, ini simbol orang yang malas. Okey, dari sudut akhlak, Allah SWT ini duduk yang tidak sopan. Duduk yang tidak sopan. Okey, itu yang disebutkan. Jadi kita berhenti dulu nanti untuk kita bincang tentang cara duduk yang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Cakap orang bersimpuh, ramai yang bersimpuh, Ustaz. Tapi ada lebih ramai lagi orang yang bersila, Ustaz. Macam mana pula kedudukan bila orang bersila? Kita akan kongsikan nanti. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang sedang menanti menonton di FB IKIM FM, di FB Ustaz Rusdi sendiri, anda boleh tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat membetulkan cara duduk supaya kita tak terjatuh pada cara duduk yang makruh tadi. Terima kasih banyak, Ustaz. Ramai yang ucapkan terima kasih. Syukran Ustaz kerana berkongsi. Baru tahu hari ini, Ustaz. Allahu Akbar. Tapi Alhamdulillah, lebih baik tahu sekarang daripada tak pernah tahu langsung kan, Ustaz kan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Apa pula yang dikatakan bila orang Melayu rajin duduk bersila. Kita akan kongsikan bersama dengan Ustaz kejap lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم
dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Hari ini kita belajar cara duduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan rasional di sebaliknya. Dan masya-Allah terima kasih banyak Ustaz, kongsikan ramai yang hari ini mengucapkan terima kasih Ustaz di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM juga ramai yang mengatakan terima kasih. Kerana apa? Kerana baru hari ini dapat tahu. Tapi alhamdulillah. Dan untuk rakan pendengar juga boleh tekan butang share bagi yang sedang menonton di FB dan juga di YouTube channel IKIM. InsyaAllah. Kita sambung Ustaz. Tadi Ustaz kongsikan awalan tadi bila kata tentang cara duduk baginda Rasulullah ada beberapa cara, antaranya bertinggung, iftirash kalau tak silap saya, tahiyat awal ataupun tawarruk, tahiyat akhir dan juga bersila mungkin Ustaz. Silakan Ustaz. Kita sambung lagi. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tunjuk sikit kalau yang mengikuti kita FB boleh tengok Allah Muhammad. Dalam buku cara duduk kurfusa. Okey, cara duduk kurfusa, okey. Siapa yang mengikuti kita di FB insya-Allah boleh lihat nanti insya-Allah. Kalau yang dalam kereta minta maaf lah boleh tonton di FB IKIM FM ataupun page Ustaz Rushdie Al-Azhari insya-Allah. Ini cara duduk kurfusa ni. Okey, ini cara duduk kurfusa. Okay. Sebenarnya Allahumma salli tentang bersila tentang bersila insya-Allah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis dia sudah menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah duduk bersila. Pernah duduk bersila. Dia sebut bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Kana Nabi SAW idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna. Maksudnya Nabi SAW apabila selesai mengerjakan solat subuh, baginda akan duduk bersila di tempatnya sehingga matahari terbit dengan terang benderang. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi rupanya duduk bersila pun ada duduk bersila ada. Sebab itu Yati tadi sebelum kita berhenti rehat disebut bahawa orang kita ataupun masyarakat Melayu kita disebut sila ni sebenarnya nampak maksudnya kayanya bahasa Melayu ni dia bersila, dia semua package. Sila masuk kan, sila duduk, sila makan, jadi semua sila. dia semua sila. Jadi kenapa dipanggil ini sebagai duduk bersila? Dia masyarakat kita ni adalah orang yang sangat memuliakan tetamu. Masyarakat Melayu ni dia adalah masyarakat yang sangat memuliakan tetamu. Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata salatun la turat, 3 perkara jangan kamu tolak. Yang pertama al-wasaidu, bantal. Yang kedua ad-duhnu, minyak wangi. Yang ketiga al-laban, susu. Kenapa al-wasaidu, bantal? Bantal ni cara tuan rumah nak memuliakan tetamu. Cara tuan rumah nak memuliakan tetamu. Jadi diberi bantal pada kita tu untuk kita duduk bersandar pada bantal, memberikan kerehatan pada kita. Dan insya-Allah lepas ni kita akan bincang cara Nabi bersandar pada bantal. Kalau sempat hari ni tak minggu depan kita bincang tentang cara Nabi SAW duduk bersandar pada bantal. Yang keduanya rupanya cara ini adalah menghormati tetamu. Okey, masyarakat kita lebih hebat lagi dari sudut tu. Dia bukan sekadar beri bantal, tapi dia kata tidur sinilah, nampak tidur sinilah. Walaupun dia kata janganlah dia nak dalam peti ais tak ada apa-apa ni. Berbahasa Ustaz, dia berbahasa. Betul bahasa. Tu yang ada kata ajak ayam dalam peribahasa kita, ajak ayam, kan. Jadi Allahumma salli tidur sinilah, nampak dia lebih lagi. Satu lagi yang kalau kita perasan sebelum kita sambung sikit tentang tu, orang Melayu kita bila sebut perkataan Assalamualaikum tu ialah ucapan salam. Memang betul dalam bahasa Arab pun ucapan salam kan. Kemudian berjabat tangan dalam bahasa Arab dipanggil musafahah. Tapi dalam masyarakat Melayu kita berjabat tangan tu dipanggil salam. Salam pak cik ni, salam pak cik ni, salam mak cik ni. Sebenarnya masyarakat Melayu kita dia jelas kuat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Pertama, dia bukan sekadar ucapan ataupun doa Assalamualaikum, tetapi dia datang dengan package salam. Package salam. Sebab itu berjabat tangan pun dipanggil salam kan. Jadi rupanya
salam tu daripada perkataan salam. Jadi dia bukan sekadar Assalamualaikum. Dia kalau kita di kampung nanti berselisih kereta ataupun motor di atas jambatan kan. Assalamualaikum Haji. Salam. Berhenti dulu, buka tingkap, turunkan cermin tingkap. Kemudian mereka berjabat tangan, mereka bersalam. Jadi tak cukup dengan Assalamualaikum angkat tangan, tapi masyarakat kita datang dengan salam. Jadi sama juga kita bincang tentang sila tadi, sila. Okey. InsyaAllah lepas ni, okey. Jom kita bincang pula cara Nabi duduk ketika makan. Cara Nabi duduk ketika makan. Dia ada, Allahumma salli ala Muhammad, ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama dipanggil Allahumma mutarabbi'. Ni mutarabbi' ni bersila lah. Rupanya disebut dalam ni bahawa duduk bersila ni posisi untuk orang yang nak makan banyak. Duduk bersila ketika makan adalah posisi untuk makan banyak. Tu. Jadi kalau nak makan banyak kena bersila. Banyak Ustaz. Kan? Bersila setiap hari. Masya-Allah, betul-betul. Itu punya posisi nak makan banyak. Tambah pula masyarakat kita, dia kalau nak tambah lagi banyak apa erti? Rasa-rasa orang lelaki tahu. Dia akan longgarkan kepala tali pinggang. Itu lagi cara nak makan banyak. Dia sedap perutnya ni. Persediaan. Dia nak masukkan lagi banyak makanan dalam perut. Dah sendat dengan tali pinggang yang ketat, dia buka kepala tali pinggang untuk makan banyak kan. Jadi rupanya duduk bersila ketika makan ni adalah Allahumma salli ala Muhammad, posisi untuk makan banyak. Posisi untuk makan banyak. Saya rujuk juga dari sudut psikologi. Rupanya orang yang bersila ni disebut dalam psikologi bahawa dia panggil feel open, maksudnya dia rasa keterbukaan, yang kemudian Allahumma salli ala Muhammad disebut bahawa duduk bersila ni disebut sebagai tidak saya sebut carefree, sitting cross leg on the floor, kan dia kata that you feel open and carefree, maksudnya duduk cara menyilangkan kaki itu bersila lah. Dia you feel open and carefree, rasa selesa kan. Okey. Dari sudut psikologi dia kata you are open to new ideas. Duduk bersila ni macam yang terbuka. Kemudian duduk dengan cara ini juga dia kata you are emotionally flexible as well. Jadi duduk dengan cara bersila ni menggambarkan seorang yang tenang, berbanding kalau dia duduk dalam keadaan ada satu lagi duduk iaitu dalam sudut makan Nabi SAW dipanggil iqa ataupun muqi', iaitu duduk dengan menegakkan betis. Kalau saya boleh tunjuklah gambar insya-Allah. Okey, duduk dengan cara ni. Okey. Yang tepi tu duduk dengan cara menegakkan kaki dan duduk di atas tumit dan meletakkan lutut di lantai. Mutarabbi' ni duduk dengan bersila macam tu kan. Muhtabi ni ialah kurus pusat tadi itulah. Ni cara duduk Nabi SAW. Okey. Duduk dengan cara iqa' ni adalah Nabi SAW ketika itu dijemput makan dan Nabi nak bersegera untuk bangun, untuk bergerak, untuk pergi ke tempat lain. Jadi Nabi SAW duduk dengan cara iqa', duduk di atas tumit pada kaki yang ditegakkan dan meletakkan lutut pada lantai. Itu dia panggil duduk iqa' ataupun muqi'. Jadi rupanya ini posisi duduk untuk makan sedikit. Makan sedikit dan segera bangun. Makan sedikit dan segera bangun. Jadi kalau kita duduk dengan cara ni, orang kita akan sebut apa? Duduk duduk betul. Duduk bersila. Makan betul. Jangan duduk macam tu. Sebab rupanya duduk dengan cara atas tumit tu adalah simbol kita ni nak segera pergi. Kita ni istilah kalau sebut kalut, kita tergesa-gesa untuk pergi ke tempat lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua rupanya itu cara kalau kita nak makan sikit. Nak makan sikit. Jadi itu cara dia. Kemudian ada satu lagi duduk cara Nabi SAW ketika makan, iaitu Nabi duduk di atas kaki kiri. Okey, duduk di atas kaki kiri dan tumit itu menutup lubang duburnya supaya bila kita makan tak terkeluar angin. Takut-takut yang dihidangkan sedap pula,
tiba-tiba ada sahabat kita terkeluar angin, hilang seleranya, jadi adabnya, akhlaknya tak ada kan. Jadi tutup dengan kita menutup lubang dubur, kemudian menegakkan betis kanan dan merapatkan peha itu ke perut. Itu cara Nabi SAW makan. Okey. Cara ini adalah cara untuk hempit perut supaya tidak makan banyak. Tidak makan banyak. Yang kedua, tingginya akhlak Nabi SAW. Para sahabat semua nak makan dengan Nabi. Kalau kita, masyarakat kita sekarang satu talam, satu dulang, maksimum 4 orang. Itu pun dah sempit dah sebab kita duduk bersila. Bersila. Tapi dalam satu hadis ada disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi pernah makan satu talam dengan 6 orang sahabat. 6 orang sahabat. Kita tahu masyarakat Arab ni memang besar-besar. Masyarakat Melayu ni kecil-kecil, tapi dia punya bersila tu dah makan ruang dah kan. Bersila dah makan ruang dah. Jadi cara duduk yang tadi disebut bahawa duduk di atas tumit kaki kiri, kemudian Allah SWT tegakkan peha dan rapatkan ke perut. Kita memberi ruang kepada sahabat-sahabat yang lain untuk masuk makan bersama kita. Jadi itu sebenarnya dari sudut akhlaknya, dari sudut akhlak. Jadi ada cara duduk biasa dengan cara duduk makan. Okey. Dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk atas kerusi ni dia tak ada mana-mana hadis yang Allah Alam lah, setakat ni yang saya rujuk tak ada, sebab Nabi SAW pun tak pernah makan bersandar. Nabi larang seorang daripada makan bersandar. Dari sudut akhlaknya adalah itu simbol orang kaya yang zalim makan. Makan bersandar, kita makan bersandar macam ni, makan apa, sandar. Itu cara orang kaya yang zalim makan. Sebab itu Nabi tak akan makan bersandar. Dari sudut sains pula, dia akan mengganggu penghadaman makanan kita sebenarnya kalau kita makan dengan bersandar. Sebab itu Nabi SAW makan atas sufra. Berarti Nabi makan pun di atas lantai. Bukan kita gambarkan Nabi ada meja makan macam kita, Masya Allah, ada meja makan, lepas tu ada kerusi. Allah tak ada. Nabi duduk di atas lantai. Dan makanan Nabi SAW diletak atas sufrah. Sufrah ni kain. Kita panggil saprah. Saprah kain yang diletakkan di atas lantai. Itulah cara Nabi SAW. Nabi tak duduk atas kerusi untuk tu. Jadi insyaAllah. Jadi kita sambung lagi selepas ni. InsyaAllah. Sebab ramai ni dah tengah mencatat satu-satu nota-nota Ustaz. InsyaAllah kejap lagi ada tanya juga macam dapat buku dan sebagainya. Kejap kita akan kongsikan. Dan untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Islam and Pandemics, Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just RM20 at ikimniaga.my or call 03-6204-6388 or 389. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan tidak dilihat dari sudut kuasa, yakni siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Sebaliknya, kedua-dua jantina ini saling melengkapi dari segi peranannya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing di muka bumi ini. Hubungan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini adalah satu sunatullah, dan muzakarah pakar kali ini akan melihat bagaimana sunatullah ini diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita serta potensinya untuk memakmurkan masyarakat dan negara. Muzakarah pakar ini akan membincangkan bagaimana peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan ini diterjemahkan dalam undang-undang serta dasar-dasar negara, dan potensi peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan dalam memakmurkan institusi keluarga serta meningkatkan produktiviti di tempat kerja.
sertai perjalanan webinar, muzakarah pakar, peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita menatijahkan kemakmuran. Ia akan diadakan pada 9 April 2021 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi perkongsian bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Hari ini berkongsi berkenaan dengan cara duduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tentang rasionalnya, masya-Allah, tentang adabnya, dan terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Dan kita nak sambung lagi Ustaz perkongsian kita untuk kali ini, minggu ini. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi ada yang tanya hati mana dapatkan buku ni. Doakan saya, buku saya insya-Allah sekarang ni dah 90% siap. Alhamdulillah. Apa yang kita bicarakan dalam Radio IKIM daripada 2019 sampailah 2021 ni dah dibukukan. InsyaAllah dalam sikit masa ni doakan supaya dia berjalan lancar dan dapat sampai ke tangan anda semua insyaAllah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Saya tertarik tadi ada yang menyebutkan tentang, saya dapat nama baru ya Ti. Nama apa Ustaz? Ustaz RAJ. RAJ maksud dia? Oh, Rusdi Al-Jawahari. Alhamdulillah. Okey, di luar ada orang panggil saya Ustaz URR, Ustaz Rusdi Ramli. Kalau di kalangan artis Ustaz Fitrah, saya mengajar artis Ustaz Fitrah kan, dia panggil Ustaz R, Ustaz R. Terpulanglah. URR boleh, Ustaz R boleh. Kalau pendengar kita radio akhir panggil Ustaz RAJ. Kami panggil Ustaz Istilah Ustaz. Oh, istilah. Itu dulu. Saya istilah. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, kita dah tahu dah kedudukan Nabi SAW, cara duduk dalam masjid iaitu kurfusa, duduk dengan cara menegakkan betis, kemudian merapatkan peha ke perut Nabi SAW dan meletakkan punggung di atas lantai, dan caranya ialah memeluk betis Nabi SAW, itu kurfusa. Cuma duduk ini ada larangannya ketika mana, kalau kita rujuk dalam hadis daripada Muaz bin Anas radhiyallahu an, dia menyebutkan bahawa anna Nabi SAW ataupun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hubuah anil hubuah yaumul jum'ah wal imamu yakhutub. Nabi SAW menegah duduk dengan cara al-hubuah ni. Hubuah ni ihtiba, kurfusa yang tadi yang kita duduk tu, dia ada istilahnya. 3 sama. Hubuah, kemudian kurfusa, lepas tu ihtiba. 3 sama, 3 nama yang sama, istilah yang sama. Maknanya bentuk duduk yang sama. Duduk bentuk yang sama. Duduk bentuk yang sama. Cuma istilah berbeza kan. Okey. Duduk seperti yang tadi sebut kurfusa tadi, duduk dengan cara memeluk betis, kemudian dirapatkan peha ke perut, dan duduk punggungnya letakkan di atas lantai kan. Duduk ini ditegah ketika hari Jumaat yang pertama, yang kedua imam sedang berkhutbah. Kenapa? Ini posisi yang memudahkan seorang tu tidur. Selesa. Posisi yang memudahkan seorang tu tidur. Jadi duduk dengan cara ini ditegah ketika hari Jumaat, ketika solat Jumaat. Bukan hari Jumaat, ketika solat Jumaat dan imam sedang berkhutbah. Kalau selain daripada itu, boleh. Duduk ini duduk yang sunnah sebenarnya. Duduk yang sunnah. Kita pun dapat manfaat dari sudut sains, kita dapat manfaat dari sudut Allah SWT, dari sudut rasional akhlaknya, dari sudut psikologinya, kan? Okey. Itu yang kita nak bicara. Kalau kita dapat respon sikit daripada soalan pendengar kita. Sebab ada sahabat-sahabat kita ni Ustaz yang tadi berkongsi bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk seorang perempuan itu duduk Ustaz. Okey. Duduk bersimpuh tidak menjadi kesalahan pun. Cuma yang menjadi kesalahan adalah menongkat tangan kiri ke belakang. Itu je. Jadi duduk dengan cara ini, saya sempat juga rujuk tapi saya tak sempat rujuk kesahihannya. Nanti insya-Allah minggu depan saya rujuk tentang Allah maksud kesahihan yang saya terbaca. Rupanya duduk dengan cara itu bagi wanita ni, selain daripada dia nampak sopan, sebab itu duduk bersimpuh tak ada masalah. Jangan menongkat dengan tangan kiri ke belakang. Tu. Duduk bersimpuh ni adalah duduk ialah tayat akhir kan, duduk iftirash, duduk tawarruk kan, duduk tawarruk. Jadi Allah maksud duduk yang sopan supaya
yang ditegah hanyalah menongkat tangan ke belakang sebab menunjukkan sifat malas dan sebagainya kan. Boleh duduk dengan cara bersimpuh, sebab saya terbaca dia kata ini kedudukan untuk membetulkan rahim. Nanti saya kaji dari sudut kesahihan kenapa orang perempuan masyarakat Melayu kita galakkan dia duduk dengan cara bersimpuh macam tu. Untuk duduk bersimpuh kan. Yang kedua, yang pertama saya tahulah sebab itu cara duduk yang sopan. Cara duduk yang sopan. Yang kedua, Allahumma salli dari sudut perubatan tradisional tu, saya terbaca bahawa dia baik untuk menjaga kedudukan rahim tu. Menjaga kedudukan rahim. Okey. Tapi saya tak dapat lagi kesahihannya, semua saya terbaca kalau keduduk ni, cara ini dipanggil Allah SWT dari sudut psikologi kan dipanggil side saddle. SIDESADDLE. Side saddle disebut dalam dari sudut psikologi duduk ini, dia kata you are delicate, a caring person with a natural sweetness. Nampak sopan kan, lebih daripada natural sweetness. Caring person, orang yang mengambil berat. Ini dari sudut psikologi lah, dari sudut psikologi. Tapi dari sudut akhlak ataupun adat Melayu kita, dia ada duduk yang sopan sebenarnya. Duduk yang sopan. Dari sudut perubatan Melayu tu kan? Nanti kita insyaAllah sekadar tu untuk tu. Daripada Muhammad Fauzi ni Ustaz, kata makan atas kerusi seperti di kedai, tak dapat pahala ke Ustaz? Duduk yang sopan dapat pahala insyaAllah. Duduk yang sopan dapat pahala. Cuma ada masyarakat kita istilah ni, minta maaf kaum Tionghoa ataupun apa nama, kadang-kadang ada istilah yang ni duduk dengan menegakkan kaki di atas kerusi tu, duduk yang tak cantik. Sampai ada istilah, tak tahulah istilah tu, tapi sekadar sebut minta maaf yang kalau terasa, tapi bukan nak menghina atau apa, dia panggil macam apik kala judi, dia kata. Kan. Wallahu alam kan daripada mana datang benda tu, sebab masyarakat kita ni kadang-kadang macam tu. Melayu gaduh, bercerai sampai talak 3, Cina juga yang salah. Cina buta. Cina buta kan. Dia istilah dia kata Melayu yang gaduh kan sampai bercerai talak 3, nak kahwin balik, Cina juga yang salah, dia kata Cina buta. Jadi tak itu kadang-kadang bahasa tempat kita je lah kan. Dia bukan menghina. Ini istilah okey. Duduk macam tu, duduk dengan atas kerusi dengan kita mengangkat kaki, memeluk betis tu, duduk yang tak sopan kan, duduk yang tak sopan. Jadi perlu dielakkan lah. Jadi kalau kita duduk dengan baik, dengan tenang atas kerusi, ya insyaAllah duduk dengan tenang tu tetap dapat pahala. Ustaz, ada tanya juga Ustaz, satu soalan saya kira soalan terakhir. Kata Ustaz, kalau kita pergi umrah boleh tengok perempuan bangsa India, Pakistan selalu duduk cara memeluk betis ni, maknanya kurfusha tadi. Apa rasionalnya? Satu, keduanya, adakah kalau perempuan buat macam tu pun, sebab kita bahasa Melayu kan Ustaz, selalunya rasa macam tak sopan je kalau perempuan buat macam tu. Ustaz? Betul. Ya, maksudnya duduk dengan cara ni tak ada masalah. Semua perempuan boleh ikut, lelaki pun boleh ikut. Cara duduk yang terbaik sebenarnya untuk duduk itikaf lama dalam masjid. Kerana apa? Dari sudut dari sudut hukum fiqahnya, dia akan mengekalkan kedudukan 2 lantai punggung kita.